Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah pengerusi majlis selaku wakil daripada pihak masjid, subhanallah. Seterusnya kepada pihak penganjur iaitu Masjid TTDI, betul ya, Shah Alam, subhanallah. Begitu indah sekali rumah Allah ini yang sama-sama dibangunkan oleh umat Islam sekitar dan para penyumbang. Tadi saya sempat juga bertanya sedikit, ini sebahagian besar pembinaan masjid ini adalah hasil sumbangan ummah, masyarakat, umat Islam, subhanallah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membina masjid di dunia ini, maka Allah akan membina baginya istana di syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka insya-Allah bukanlah kita perlu membina sebuah, tetapi cukuplah kalau kita menjadi sebahagian daripada pembinaan masjid ni. Mungkinlah berapa peruntukan yang mampu kita beri. Contohnya RM10, RM15, RM20. Tetapi pada batu bata yang dibina ataupun simen dan sebagainya, itu ada air tangan kita. Mudah-mudahan dengan itu kita akan menanti saatnya kita akan diberikan kurniaan istana di syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bimbang pada hari ini, ini baru mukadimah, minta maaflah terus sebut ni. Hari ini ramai umat Islam jadi qabil moden. Qabil moden. Kan kita ada kisah sejarah anak Nabi Adam, Qabil dan Habil. Bila Allah perintahkan untuk memberikan suatu pemberian sedekah, lalu Qabil mencari-cari daripada kalangan binatang ternakannya yang paling kurus, yang paling kecil, yang paling dia tak mahu, yang paling tak best lah, yang paling rendah nilainya. Kemudian Habil pula mencari-cari di kalangan binatang ternakannya mana yang terbaik. Pilih, mana yang terbaik, mana yang paling gemuk, mana yang paling sehat, sekian-sekian. Jadi kita tahu akhirnya Allah menerima sedekah yang mana? Sedekah Habil diterima oleh Allah, tapi sedekah Qabil ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga kita kadang-kadang bila kita buka beg duit kita, kan ada orange, ada biru, ada hijau, adalah warna-warna tu. Kita belek-belek juga sebab nak cari yang biru. Subhanallah. Bila kita nak memberi di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita tak sedar kita mempunyai sifat seperti Qabil, iaitu berkira-kira untuk rumah Allah, berkira-kira untuk jalan Allah. Akhirnya na'udzubillah min zalik, sedekah kita yang berkira-kira dengan Allah, lalu Allah pun akan berkira-kira dengan kita. Kita bimbang Allah tidak menerima sedekah yang kita berikan di jalan Allah, yang mana tidak ada nilai pun bagi kita. RM1, RM2 kalau hilang kita tak cari, sebagaimana hilangnya RM50. Mungkinlah bagi setengah orang, bagi dia RM10 itu sangat tinggi, RM5 sangat tinggi, RM1 sangat tinggi. Maka Allah tahu dia memberi apa yang dia sayang. Tapi bagi kita yang RM1, RM2 tidak ada nilai, maka takkan kita masih tidak mahu berubah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak dikatakan benar-benar membuat kebajikan ataupun membuat kebaikan selagi mana kamu tidak memberi di jalan Allah apa yang kamu cintai. Allahu akbar, subhanallah. Begitulah kita dengan anak, tanda cinta kita pada anak, kita buat yang terbaik. Pilih sekolah yang terbaik, masak yang sedap-sedap, beli baju yang terbaik. Bila kasut sekolah, kita pilih yang baik sikit, mahal sikit, tak apa. Pengorbanan sebagai bukti cinta pada anak, cinta pada suami, cinta pada diri sendiri lagi banyak bukti. Kan, kalau kais mayang tu duit tengah banyak, antara 70 dengan 180, mungkin kita akan sebut janganlah berkira, reward diri sendiri. Betul kan? Ni cerita duit tengah banyak ni, duit tengah sikit memang 70 lah. Maksudnya, kita tak berkira sebab kita sangat sayangkan diri kita. Begitu jugalah dengan kehidupan kita. Tetapi malangnya kita lupa yang memberikan segala-galanya, sehingga kita lupa kepada pemberi. Allah ya Razak yang memiliki rizki dan meminjamkan kita rizki.
Allah yang Malik yang memiliki segala-galanya. Allah yang Ghani yang Mughni yang Maha Kaya dan memberi kekayaan. Subhanallah, mudah-mudahan pada hari ini nanti bila-bila masalah pihak masjid ada bagi tahu tadi akan dilancarkan tabung. Subhanallah, Allahu Akbar. Ambillah peluang ni, ambillah. Kalau sebelum ni selalu sayang-sayang nak keluarkan, tak ke mana, kita yakin dengan pihak pengurusan masjid ini, saya tengok mula masuk tu rasa naik bulu roma. Dengan warna putih yang begitu indah, dengan kapetnya begini, tengoklah dia buat yang terbaik. Maksudnya bukan buat cincai-cincai. Setengah hasil daripada kutipan derma, ni je lah ustazah yang mampu. Tapi tidak, memang dibuat perancangan yang teliti. Tengok dengan aircon yang begitu kemas dan sebagainya, kita boleh tahu orang yang buat ni dan tim ni, dia bukan buat sekadar ala kadar, tapi buat betul-betul perancangan yang teliti. Allahu Akbar, subhanallah. Mudah-mudahan dengan itu masjid ini bukan hanya gah dengan fizikal, tetapi insya-Allah masjid ini ada roh. Ada roh sehingga orang yang datang solat ada roh, ada kekhusyukan dan sebagainya, ada keikhlasan mereka yang membina, selamat daripada perasaan riak, takabur, ujub. Sebab kita bimbang masjid dibina hari ini termasuk daripada dalam kalangan yang hadis Nabi sebut, antara tanda-tanda hampirnya kiamat, masjid dibina untuk kemegahan, untuk bermegah-megah. Sebab apabila yang membina, yang menguruskan masjid ikhlas kerana Allah, maka insya-Allah Allah akan gerakkan manusia sekitar untuk mengimarahkan masjid tersebut. Tapi kalau dibina untuk kemegahan manusia, maka hati manusia pun tertutup untuk hadir ke rumah Allah tersebut. Subhanallah, alhamdulillah. Terima kasih pada pihak masjid, pihak penganjur. Mudah-mudahan hari ini lebih ramai untuk bersama-sama ambil peluang menjadi sebahagian daripada pembinaan Masjid TTDI ini. Seterusnya saya ucap terima kasih kepada semua yang hadir, muslimat sekalian. Masya Allah, wajah-wajah yang indah, wajah ibu-ibu, wajah-wajah seorang isteri yang solehah. Masya Allah, isteri yang redha, isteri yang pemaaf. Betul tak? Betul. Rupanya kaulah siapa nak cari isteri yang solehah kat sini. Masya Allah. Tadi saya dah bagi salam belum? Dah bagi salamnya. Dan begitu juga kepada muslimin yang hadir di kalangan bapa-bapa, di kalangan para ayah yang soleh, yang sabar, yang redha, yang selalu maafkan isteri-isterinya ni. Masya Allah. Yang isterinya suka menjawab, suka bagi alasan, pandai kona-kona sampai dia tak tahu dia kena tipu. Kan? Subhanallah, Allahu Akbar. Bukan kena tipu, kena berhelah lah kan. Orang perempuan memang pandai tu. Subhanallah. Seterusnya kepada anak-anak yang hadir. Masya Allah, anak-anak kecil, anak-anak muda. Masya Allah. Dan di hadapan saya ini ada alim ulama, para asatizah di kalangan ustaz, di kalangan ustazah dan sebagainya, alim ulama. Saya hadir ni sebagai menunaikan amanah orang jemput untuk menyampaikan saya datang atas dasar amanah yang diberikan. Kalau ikut kelayakan memang tidak layak untuk bercakap menyampaikan. Kitalah yang paling tahu aib diri kita, kekurangan dan sebagainya. Allahu Akbar. Dan saya datang juga dengan niat untuk belajar. Bila saya mengajar, pertama sekali benda tu sampai untuk diri saya. Jadi pelajar memang selalu buat salah dan memang berpotensi besar untuk buat salah. Jadi kalau saya salah, tolonglah tegur supaya saya tak kekal salah sampai mati tak sempat bertaubat di atas kesilapan penyampaian saya terhadap ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah para muslimin muslimat sekalian. Pertamanya marilah sama-sama kita membaca doa masuk masjid. Sebab mungkin ada yang terlupa tadi. Nak masuk cepat-cepat, nak duduk depan contohnya. Jadi insya-Allah sama-sama ya kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu rahmatmu. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Memang fizikalnya umpama kita masuk ke masjid, tetapi dari sudut
rohaninya kita sedang masuk ke dalam pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Mudah-mudahan bila kita keluar daripada masjid ini, maka rahmat Allah kita bawa pulang bersama. Maka dengan itu mudah-mudahan sekiranya ada di kalangan kita yang sakit, lalu Allah sembuhkan. Ada di kalangan kita yang sempit, lalu Allah lapangkan. Di kalangan kita ada yang sedang berduka cita, lalu Allah berikan kegembiraan. Di kalangan kita ada yang sedang bersedih, Allah berikan dia kebahagiaan. Allahu akbar. Ada yang sedang mencari-cari, Allah beri dia jalan-jalan pulang. Allah beri dia jalan-jalan kekuatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Rahmat Allah, Allah akan beri mengikut keperluan kita. Mengikut apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mahu. Sebab hanya Allah yang maha mengetahui keadaan diri kita. Allahu basir, Allah yang maha melihat. Allah melihat kehidupan kita A to Z. Allah boleh melihat apa yang terlintas dalam hati kita. Walaupun kadang-kadang hajat impian kita tak terkeluar pada lidah, tapi lintasan hati tu Allah tahu apa yang kita nak, apa yang kita teringin. Kita tengok rumah orang, kita tak sebut dekat mulut, tapi ada teringin dalam hati tu. Kita tengok kereta orang, kita tengok anak orang, kita tengok laki orang. Laki orang tengok juga tu. Contohlah tengok laki orang kan. Ya Allah, kalaulah suamiku, ya Allah, jadilah suamiku suami yang baik macam dia. Gitu. Bukanlah ya Allah seronoknya dapat suami macam dia. Bukan gitu kan. Kita doakan kebaikan untuk suami kita. Begitulah juga si suami kan bila tengok isi orang. Bukan dia tengok dengan perasaan yang salah ataupun maksiat ataupun berdosa. Lalu dia mendoakan moga-moga isteriku kuatlah nak tutup aurat dengan macam wanita ni. Contoh. Moga isteriku lembutlah macam wanita ni. Tak tahu wanita tu lagi kasar daripada isteri dia. Wallahu alam bisawab. Subhanallah, alhamdulillah.